kerasnya hati itu disebabkan oleh khati'ah. Banyaknya dosa yang dia lakukan. Atau kita tak tengok dosa orang ya, Mi, eh? Jangan tengok dosa orang. Tengok dosa sendiri. Urusan rumah juga. Masak-masak juga. Sidai kain juga. Solat juga. Kemas rumah juga. Hantar cucu juga. Ya, Mi, ya. Tengok pokok juga. Ya, betul. Betul ya? Kemas rumah dah, solat dah, Quran dah, hantar cucu dah, siapkan sarapan dah ya. Semua tu urusan-urusan kita buat juga, tapi majlis ilmu tak dilupa ya. Majlis ilmu tak dilupa. Ingatlah apa yang ditanyakan, misalnya dalam satu riwayat pertanyaan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkan sejumlah 2210 hadis daripada baginda Rasul SAW, yang disebut oleh para sahabat antaranya, ma ra'aitu ahadan afsah minha, tidak pernah aku melihat sesiapa yang lebih baik pengetahuannya tentang agama, ya, kelancarannya, kepintarannya, kebijaksanaannya tentang agama pada zamannya berbanding Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dalam satu riwayat, Sayyidatina Aisyah bertanya kepada baginda Rasul SAW, Ya Rasulullah, apakah yang penting, yang baik untuk kebaikan dunia? Jawab Rasul SAW, ilmu. Lalu ditanya lagi oleh Sayyidatina Aisyah, Ya Rasulullah, apakah yang penting, yang baik untuk bekal, untuk akhirat? Maka jawab baginda Rasul SAW, ilmu. Lalu ditanya lagi oleh Sayyidatina Aisyah, ini sifat pemikiran, observasi yang tinggi oleh Sayyidatina Aisyah ni. Bila Nabi kata yang baik, yang penting, maknanya dalam bahasa kita, mudah ayat kita, untuk dunia adalah ilmu, untuk akhirat juga ilmu. Sayyidatina Aisyah tanya lagi, kalau begitu di mana amal? Kalau begitu bagaimana amal? Cerita ilmu semua ni. Jadi amal di mana? Maka jawab baginda Rasul SAW, amal akan ikut ilmu yang dia ada. Amalan dia penting, bukan tak penting, tapi amal itu akan follow ilmu di dada, ilmu yang dia ada. Sebab itu dalam satu hadis Nabi menyebutkan al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu jadi imam, nanti amal jadi makmum, tabi' yang mengikut ilmu tu. Jadi alhamdulillah, Mi, tersyukur banyak. Kita nak cerita pula pasal kenapa hati keras. Satu daripadanya yang boleh membangunkan hati kita ni adalah majlis ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqahu fid din. Siapa yang Allah nak bagi dia kebaikan, maka Allah beri dia pengetahuan yang mendalam tentang agama. Hadis sahih yang disebut oleh baginda Rasul SAW, man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan ke atasnya, yufaqihu fiddin, satu sumber utama. Sebab itulah ayat Quran yang pertama diturunkan, diwahyukan kepada baginda Rasul SAW adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bukan baca je, Mi, sampailah mentadabbur, sampailah memahami, sampailah mempelajari ilmu sedalam-dalamnya. Jadi siapa nak dapat kebaikan, satu pada kebaikannya ialah hati yang layyin, qalbun layyin, hati yang lembut. Nak hati lembut ke hati keras, Mi? Oh, Mi. Nak kuih kaswi yang lembut ke kuih kaswi yang keras, Mi? Kaswi pun nak kaswi gedik katanya gitu kan. Ada setengah tempat, ni kaswi gedik susah katanya gitu kan. Terus dia goyang-goyang gitu. Maknanya lembut. Tak kaswi keras tak nak, lebih tepung katanya gitu kan. Keras sangat tak nak. Nak cekodok lembut ke cekodok keras, Mi? Katanya garing di luar, lembut di dalam. Makan nak yang sedap, nak yang lembut.
Hati kok keras, katanya gitu kan. Jadi Mi, antara sumber panahan kepada hati kita ulama adalah ilmu. Sebab itu Mi, belum masuk gear lagi ni, baru nak warm up Mi. Kita nak ucap dulu, nak sebut dulu. Kalaulah Nabi SAW mengatakan bahawa antara sumber yang memberikan kebaikan dan antara kebaikan yang kita nak dalam hidup kita ialah qalbun layyinun hayyinun layyinun bita'atillah, hati yang mudah memaafkan, hati yang lembut, bukan qaswatul qalb, bukan hati yang keras, hati yang mati, hati yang sakit, tapi nak hati yang hidup, hati yang sihat, hati yang lembut, hati yang nanti bukan sekadar di dunia sahaja baik, lembut, tenang, tapi sampai di akhirat kelak diseru kita nanti dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Sampailah nanti di hari akhirat, mudah-mudahan kita pergi, Allah seru kita dengan jiwa. Jiwa adalah an-nafs. Kita kata jiwa. Bahasa Arab kata an-nafs. An-nafs adalah gabungan qalb wal aql. An-nafs, jiwa adalah gabungan hati, al-qalb dan juga akal. Baik tu Umi dapat ilmu sikit, ilmu Umi ni turun ke hati. Bukan dari mata je turun ke hati. Kan? Itu namanya cinta. Sekali pandang takkan dapat ku lupa. Terbayang-bayang wajahnya sentiasa. Jadi jiwang tak tentu arah dibuatnya. Itu cinta, kan? Ini daripada akal boleh turun ke hati, daripada hati dipikirkan oleh akal, lahirlah nafs atau kita kata nafsu. Nafsu diimbang antara nak buat tak buat, boleh jadi nafsu tenang, boleh jadi nafsu kasar, boleh jadi jahat, boleh jadi baik. Hati, akal, dia geng dua ni. Jadi dua-dua nak kena bagi makan. Bukan perut saja kita beri makan bila rasa lapar. Jiwa pun boleh jadi gersang kerana tak diberi makan. Iaitu tak diberi makan dengan ilmu, tak diberi makan jiwa dengan amal-amalan salih. Sebab itu Mi, kita nak bagi makan jiwa kita ni. Nak bagi makan juga akal kita ni. Pertama sekali marilah kita mulakan kuliah kita yang sangat bagus ini pada pagi ni dengan tajuk yang dipilih oleh Kak Seha bagi kat saya ni. Jawatankuasa barangkali sepakat bincang-bincang nak tajuk apa, maka inilah tajuknya. Saya rasa sangat baik kerana kita semua ada hati tak Mi? Ada siapa tak ada hati angkat tangan? Angkat tangan. Aku dah tak ada hati dah lah. Ada Mi. Itu bila jiwa remuk redam, resah, gelisah, geram dan macam-macam. Akhirnya kita kata, dah tak ada hati dah, aku dah tak ada hati nak pergi mana-mana. Aku tak ada hati nak makan, tak ada nafsu dah nak makan. Ada jadi gitu kan, kan? Yang berlaku dalam hidup kita ni, Mi, tak ada siapa. Bila kita ada hati, itulah juga yang kita lalui. Setiap kita ada hati. Jadi kita minta yang pertama di awal ni ialah kita hidupkan hati kita dengan syukur kepada Allah Subhanahu Taala. Alhamdulillah dalam banyak-banyak orang ni jemaah yang aku jumpa hari ni, ya Allah. Dalam banyak-banyak tempat kaki aku boleh pergi, ya Allah. Hari ni kau gerakkan kaki aku datang sini, ya Allah. Kau boleh pilih kan? Nak belok kereta ke sini ke? Nak belok kereta ke mana? Walmart? Kita boleh pilih kan mana kita nak pergi. Tapi Allah gerakkan kita sini dulu, sini dulu. Tak lama. Tak lama sampai pukul 1 je. Apa lamanya kita nak masak dah bro. Gurau Mi. Orang sini boleh gurau ke? Boleh.
Alhamdulillah, jadi Allah gerakkan hati kita dalam ramai-ramai orang. Inilah yang Allah beri kita jumpa pagi ni. Dalam banyak-banyak tempat, inilah tempat Allah pilih untuk kita hari ni kan. Ya, dan dalam banyak-banyak majlis ilmu ni lah yang Allah tentukan untuk kita. Ada orang rancang. Dah siap dah gosok baju nak datang. Tiba-tiba pagi ni tak boleh buka mata. Bila buka je mata pun pusing dunia. Sakit apa tu, Mi? Dia kena vertigo, Mi. Dia kena migraine, Mi. Siapa sangka? Tak sangka, Mi. Bukan dia boleh tahu besok dia nak vertigo. Tak tahu. Kan? Dia tak tahu pagi ni dia nak kena migraine. Dia tak tahu. Beratnya kepala mak. Nak pusing pula dah bilik ni. Padahal dah kantung dah baju. Dah siap dah gosok. Mi, atas apa pun yang kita dapat. Yang di rumah, yang di mana-mana, semua ketentuan Allah provided that kita rancang, Allah tentukan. Kita ada niat dan minat. Allah yang bantu kita. Mudah-mudahan dengan niat dan minat Umi tu, Allah mudahkan semua urusan Umi pada hal-hal yang Umi rancang. Jadi kita sebut yang pertama, Alhamdulillah. Umi dah terlanjur kita sebut Alhamdulillah. Dalam satu hadis Nabi SAW, riwayatnya menyebutkan 3 serangkai sekali, Mi. Dalam doa tu ada 3 sekali, Mi. Ya, dalam hadis tu ada 3 sekali. Kalau sebut 3 serangkai, Umi selalu bayang apa, Mi? Itulah. Betul lah, memang 3 serangkai tu dah dikonotasikan dengan 3 jenis penyakit ni, jantung, darah tinggi, kencing manis, ada yang tambah satu lagi. Dia kata, apa, Mi, satu lagi, Mi? Kolesterol katanya gitu, Prof. Kolesterol, Prof. Dia berkaitlah semua tu ya. Tak apa, Mi, yang 3 serangkai yang penyakit tu tak apalah. Umi makan, jumpa doktor, jaga kesihatan, kita sama-sama ya. Tapi 3 serangkai ni saya sebut begitu adalah untuk memudahkan kita ingat. Dia 3 benda. Kalau saya baca hadis tu tak cukup 3, saya ingat. Tak cukup ni. Baru 2. 3 yang diingatkan oleh Nabi SAW, iaitu man un'ama alaihi falyahmadillah. Siapa yang diberi nikmat ke atasnya, maka berpujilah Allah SWT. Siapa yang diberi nikmat ke atasnya, rangkaian pertama, pujilah Allah SWT. Puji Allah boleh dengan lidah semudah-mudah, Mi. Tapi jangan tak indah. Kadang-kadang yang mudah tu lah kita tak indah. Jangan tak indah walaupun mudah, hanya dengan lidah. Kerana dia adalah sunnah. Ya, Mi, ya? Iaitulah yang mudah dengan lidah. Tadi Umi sebut Alhamdulillah. Apa-apa pun, Mi. Sehingga Nabi SAW punyalah nak lembutkan hati, Mi. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan ingat kepada Allah Subhanahu Taala itu dapat menenteramkan hati, melembutkan hati yang kasar, ni. The power of az-zikr. Power ingat Allah, power zikir. Salat pun ingat Allah, zikir juga. Sebut apa saja sebutan yang saya nak sebut, 3 serangkaian semua zikir. So zikirnya ialah Nabi SAW pun, ni, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga, apabila Nabi selesa tentang sesuatu, dan contoh yang diberi dalam kitab hadis, apa selesa tentang sesuatu ni? Antaranya yang disebut contoh dalam kitab hadis adalah makan, Mi. Kita berapa banyak orang, Mi, makan sampai menteneng. Mi faham menteneng? Mi? Mi. Mi tu bukan mi goreng ni, Mi. Mi hailam ke bukan? Mi tu Umi. Boleh panggil Umi? Boleh. Tak ada dalam hati kata, bila pula aku jadi mak kau? Tak ada. Tak ada, semua hati lemah lembut, baik-baik gitu ya. Alhamdulillah, Mi. Kita cerita nak beranak, Mi, Boleh, Mi, Kita kadang Mi menteneng, Mi makan. Menteneng tu maknanya orang KL, orang Selangor ni sebab apa, kau kekenyangan? Satu perkataan menggambarkan kekenyangan. Ada? Tak ada? Kenyang aja gitu, baku betul kita ni, bahasa baku. Sama macam orang Johor lah. Tapi, Mi, ada tempat, misal kata Negeri Sembilan, saya kahwin dengan orang Pahang Negeri Sembilan, Mi. Dia mula kahwin, masa saya mula kahwin, Allah mentenengnya gitu kan. Mentenengnya saya kan. Tak faham benda menteneng. Rupanya menteneng kekenyangan.
So kira-kira kalau dulu orang pakai kain tu ada hook ni nak buka hook tu bagi lega sikit. Kadang-kadang dah sampai mengah. Dah sampai saya orang Johor cakap dah sampai dah. Kita yang banyak kat mulut zikir kita tu, betul aku terlebih makan. Mentenengnya aku. Kekenyangannya aku. Tapi Alhamdulillah, kadang terlupa. Itu yang membezakan kita menteneng, mengah ni, mereka kekenyangan. Dengan orang lain pun bila makan ialah habis je makan. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Belakang tu ada dah syukur, depan alhamdulillahillazi at'amana. Terima kasih ya Allah. Syukur ya Allah, puji atas Engkau ya Allah yang dah bagi aku makan. Ujung tu jadikanlah aku orang wa ja'alana minal muslimin, jadikanlah aku dalam kalangan orang Islam. Sifat kita tu yang diberikan Islam dan iman kepada kita adalah bersyukur atas nikmat Allah. Dalam hadis tadi menceritakan bahawa kalau Nabi selesa tentang makan, maka Nabi akan sebut panjang lagi daripada kita sebut ni, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Kalau Umi nak jadikan kebiasaan Umi nak panjangkan sikit lafaz alhamdulillah Umi tu, Umi ambil lah daripada hadis Nabi SAW ni. Sedang aku makan lebih sedap daripada apa yang dirasai oleh baginda Rasul SAW. Nabi tak pernah kenyang 2 hari turut-turut Mi. Tak pernah rasa roti gebu Mi tu. Roti yang semua kerah-kerah, mau baling ke dinding kan. Tapi bila dia makan, dia selesa, dia syukur, dia sebut Alhamdulillah. Hatinya itu sangat lembut Mi. Hatinya itu sangat hayyanan layinan bita'atillah. Sangat ingat pada Allah SWT. Baik itu nak lembut hati walaupun lepas makan. Walaupun depan makanan yang kita tak suka Mi. Nabi SAW kalau selesa itu bacanya. Saya ulang lagi sekali. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmu as-salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya. Kalau Umi tak ingat belakang, Umi ambil beberapa perkataan yang senang disebut dengan bahasa Melayu. Alhamdulillah, Umi dah biasa. Teruskan. Nikmat Engkau ya Allah. Sebut nikmat. Pasal perkataan nikmat tu perkataan kalamullah. Ada dalam Al-Quran. Apa dalam Al-Quran sebab perkataan nikmat? Banyak. Antaranya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau nak hitung nikmat aku, kau tak terhitung. Tak terhitung Mi, nafas ni pun Umi boleh bernafas, tak ada oksigen tong sebelah Umi tu dah nikmat Mi. Tak perlu bayar bil Mi. Umi sedar tahu bahawa payahnya kalau bernafas kena pakai tong oksigen. Masa bila? Mi? Masa COVID-19 hari tu. Ya? Perlu pakai tong oksigen Mi. Masa tu baru tahu. Rupanya kita ni kalau tak cukup nafas kita, tak boleh bernafas lagi, kena alat bantuan pernafasan rupanya. Kos Mi, kos. Saya pernah pergi satu masjid Mi. Boleh cerita? Pergi satu masjid. Ada ibu yang datang ke masjid, dia punya pernafasan memang low. Jadi dia kena bawa tong oksigen dia. Dia bawa tong oksigen dia, tong oksigen kena plug kan. Subhanallah, saya kata la ilaha illallah. Malunya aku. Dia masih pakai tong. Yang kecil dia, yang besar. Dia bawa yang kecil. Yang kita tengok dekat hospital tu, yang tong besar-besar lah. Dia bawa yang kecil. Datang je ke masjid. Plug duduk ujung. Saya kena datang kat dia, tengok. Hai, la ilaha illallah, bersyukurnya aku boleh bergerak, tapi aku perlu plugkan oksigen untuk bantu aku bernafas Mi. Itu saja pun dah lah, tak boleh nak cerita yang tadi wa in ta'uddu ni'matallah.
Sekiranya kau hitung nikmat-nikmat aku, kau tak terhitung. Memang tak terhitung. Subhanallah. Banyak-banyaklah sebut Alhamdulillah. Hingga kalau kita tak selesa pun, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sama, kalau selesa, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi. Umi kalau tak boleh sebut semua, saya kata, Umi ambil lah perkataan nikmat tu. Alhamdulillah, nikmat kau bagi kat aku dapat aku datang masjid. Nikmat kau bagi kat aku dapat aku masak tengah hari ni. Nikmat kau bagi kat aku dapat aku makan sedap hari ni. Ya Allah, Alhamdulillah lah dapat merasa macam-macam dalam hidup ni. Alhamdulillah. Allah dah janji. La in syakartum pula la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau syukur pula, satunya cara dengan lidah, itu tanda juga syukur. Kemudian dengan anggota, la azidannakum, niscaya akan aku tambahi lagi. Agaknya apa Allah nak tambah? Atas kuasa Allah SWT. Kadang-kadang Umi pun tak perasan, Mi, apa Allah tambah kat Umi, apa Allah bagi kat Umi, Mi. Padahal minggu lepas lutut sakit, bro. Berasa lutut ni. Nak lipat tak boleh. Alhamdulillah minggu ni okey pula jalan. Nah. Ada tak, Mi? Tak ada pula mak makan apa-apa pil. Senyap aja. Padahal minggu lepas tu nak tayar, nak lipat. Ketatnya rasa. Minggu ni jalan tak apa pula. Elok pula tayarnya. Mana dia datang, mana dia pergi. Dari mana dia datang, macam mana dia pergi. Macam-macam ni. Antara yang kita sedar dengan tak sedar je lah. Ya. Sedar dengan tak sedar je lah. Umi sedekah ni. Umi masuk RM10. Sekejap lagi anak Umi bank in kat Umi RM300. Umi ada suruh? Umi tak suruh. Mak, saya ada masukkan mak duit ni. RM300. La ilah Allah. Berapa Umi masukkan dalam tabung masjid? RM5 je, Mi. Berapa Allah boleh tambah? RM300, Mi. Nak sedekah? Insya Allah. Letak niat, Mi. Letak niat. Kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, letak niat dapat pahala walaupun belum buat, Mi. Nak suruh hati dia baik. Niat benda-benda baik. Hati tu lembut. Jangan mati. Jangan sakit. Jangan keras. Tak kisah. Ibarat kata orang Melayu, ibarat mencurah air ke daun keladi. Dia lalu je. Ibarat dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tu cakap kat hati kita, astaghfirullahalazim. Nanti saya bagilah apa-apa benda. Bukan Umi je, Mi. Saya begitu juga. Selama kita ada hati, hati kita boleh berbolak balik. Ya muqallibal qulub. Sampai duduk sebelum terlupa. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik. Dalam riwayat yang lain, ya musarrifal qulub, isrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang boleh membolak-balikkan hati kita, tetapkanlah hati kita pada ketaatan kepada yang Maha Esa. Balik-balik pada cerita tadi, Nabi SAW, kita sebut Alhamdulillah je, is a power zik actually, kan? Zikir sangat power lah. Semua zikir tu dia jadi berkuat power pasal ada Allah. Alhamdulillah ada Allah. Kalau itu kalau cakap syukur tak cukup, Mi. Tak cukup, Pasal siapa orang pun cakap syukur, kita ni syukur, kita ni tak apalah cakap syukur. Syakara pun kalamullah. Kataan syukur tu pun ada dalam Al-Quran. Tapi tutup syukur tu dengan zikrullah. Syukurlah, Alhamdulillah selamat sampai, syukurlah dapat jumpa kau, lama tak jumpa, Alhamdulillah. Tutup dia dengan Alhamdulillah ada Allah. Sehingga itu kata Sayyidatina Aisyah, kalaupun tak selesa, Nabi akan menyebut dalam hadis yang sama, Alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah ala kulli dhanbin. Ada tak benda yang hati Umi tak selesa, Mi? Mi? Oh, Mi. Ada tak benda yang hati kita tak selesa, Mi?
Ya, selama kita ada hati, Mi, ya, takkanlah semuanya yang selesa je. Ada ketika gembira, ada ketika berduka, ada ketika sedih, ada ketika marah, ya. Ada ketika tak peduli, lantak situ. Kan? Ada aku kisah, memang aku tak kisah, gitu kan? Macam-macam kan hati kita kan, kan? Kadang-kadang yang buat hati kita jadi keras, buat hati kita jadi keras, kasar, tak memaafkan, cepat marah, ya, salah faham aja kerjanya, fikir buruk aja, hati ni punya kerja ni, hati punya kerja ni, ya, sangka buruk aja kat orang, kadang-kadang macam-macam ni. Umi contoh kita dah anak kita katalah contoh Umi pergi rumah anak Umi. Jalan-jalan cuti ni, minggu depan ada cuti. Pergi rumah anak Umi. Anak Umi punya lah seronok. Tak apalah, mak lah datang pula. Mak nak jalan rumah kau kat Langkawi, kata kan. Sambil-sambil dalam hati aku nak tengok periuk. Anak Umi pun seronok. Umi datang. Anak Umi pun masak penuh meja. Macam-macam dia masak. Tom yam ada, kailan ikan masin ada, ikan siakap steam limau ada. Macam kedai Thailand tau. Tiba-tiba masa dia nak cedok nasi Umi tu, Mi, tak turun pula nasinya. Dia kena ketuk macam tu. Kan? Ada? Dia kena ketuk macam tu. Nasi tak turun. Umi pun tengok aja kan. Tak turun pula. Ambil sudu. Kena kaut nasi dekat sudip tu dengan sudu. Maknanya nasi tu apa, Mi? Lembik, Mi. Ada orang suka nasi lembik. Tapi Umi tak suka nasi lembik. Contoh. Kau Umi tak selesa tu? Mak memang pantang. Mak boleh terus cakap je masa tu. Ya Allah, mak memang pantang lah kalau nasi lembik ni. Engkau anak dah 3 masak nasi pun tak reti suka air lagi. Itu dia kalau marah dia terus terpancul lah je, Mek, macam tu kan. Atau Umi tenang aja dulu. Ya memang Umi tak suka nasi lembik ni, benda yang Umi tak suka, Mi. Tadi benda yang Umi suka, kalau makan apalah yang Umi suka. Tu semua depan mata tu Umi suka. Mak anak dah tahu dah mak punya selera kan. Tapi bila kena benda tak suka tu, Mi, macam mana hati kita nak tenang dulu supaya jangan terus marah, yang terus keluar kata-kata kesat. Menantu dah duduk, cucu dah duduk, mak pun cakap macam tu. Ataupun mak boleh tenang-tenang dulu. Dalam hati, kalau nasi aku tak apa selera, yang lain 3 lauk tu semua aku suka. Kalau aku makan sikit pun nasi, makan ikan, makan tom yam, makan sayur, kenyang tak, Mi? Kenyang, Mi. Tapi nak boleh berada pada hati yang lembut ni bukan senang, Mi. Emosi seseorang, Mi, kecuali exercise. You kena exercise kan hati you. You tak lahir-lahir tu hati baik, Mi. Hati tenang, hati lembut, hati sabar. Dia tak tiba-tiba bangun tidur tu jadi gitu. Kecuali kita exercise kan hati kita. Bukan badan je nak exercise, Mi. Tapi hati ni pun nak exercise. Sabar dulu, tahan dulu. Sebab itu Nabi kata, cantik Nabi kata, Qul khairan aw liyasmut. Sama ada kau cakap benda baik atau cara kau nak latih hati kau adalah dengan diam. Diam aja dulu, buat tak nampak aja dulu. Orang dan sebutlah. Ini Nabi sebut bila tak selesa. Kita ambil bila tak selesa. Apa je keadaan yang Umi tak selesa. Umi dah pergi jauh sampai Langkawi. Nak makan sedap. Tiba-tiba kedai Umi nak pergi tu. Habis dah lauknya. Tinggal ayam masak kicap je. Ikan bakar yang Umi suka. Air asam yang Umi suka. Ulam-ulam yang Umi suka. Dah habis dah. Rupanya memang viral ni memang dahsyat. Dia kena datang pukul 10.30 pagi. Kau nak makan tengah hari. Gitu. Umi pakai waktu Shah Alam. Waktu Shah Alam makan tengah hari 12.30 pukul 1. Habis dah. Umi sampai situ kalau ikut nak marah hati Umi. Alah, dah habis lah benda. Tinggal ayam masak kicap. Kalau ikut aku boleh masak datang jauh ni. Suami pula kata, dah lah kita makan je lah apa yang ada. Lagi geram.
Kalau kita pergi tempat lain pun dah tak ada lauknya ni. Kita makan je lah apa-apa yang ada ni. Next time lah kita datang sini. Lagi geram. Tengok lauk tu muka moncong macam boleh gantung kuali. Ada. Bukan orang sini ya. Afrika Selatan. Itu macam mana aku nak turunkan kemarahan aku? Macam mana aku nak turunkan rasa tak puas hati aku? Macam mana aku nak turunkan apa-apalah perasaan yang tak selesa dalam diri aku supaya hati aku lembut, bukan keras, bukan kasar, bukan apa. Macam mana lu? Dah tentu depan rezeki dah. Orang lain belum tentu dapat rezeki. Kita mungkin tadi pagi dah makan macam-macam dah pun. Bukan baru nak makan contoh. Antara yang Umi boleh sebut nak lembutkan hati. Macam Nabi sebut. Alhamdulillah dulu. Ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala hal. Wa astaghfirullah ala kulli zam. Ampun ya Allah atas segala dosaku. Kali Allah tak izin. Kali Allah kata bukan itu rezeki kau. Sama juga macam kita kalau dah masak penuh atas meja, tiba-tiba masuk belah air, cucu datang ramai, mak masak macam-macam. Masuk belah air, cucu bawa keluar belah air mandi. Licin. Sabun jatuh. Licin. Umi dah masak penuh atas meja ni. Belum Umi jatuh, terantuk kepala Umi. Terus tak sedar. Pengsan, bawa pergi hospital. Koma mi. Tak ada masuk nasi pun. Umi dah masak mi. Atas meja tu dia hidang dah. Tapi kalau Allah kata, sebiji nasi pun bukan rezeki kau. Air je float masuk ke hidung kau. Itu je dah rezeki kau hari tu. Kau dah usaha. Tapi Allah yang tentukan rezeki kau. Ya, ini semua kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Lembutkan hati. Sebab apa? Ini kadang-kadang saya pun lupa mi. Ingatlah balik hadis ni antaranya Alhamdulillah ala kulli hal. Syukur ya Allah atas segala hal. Kalau mereka tak ingat juga yang panjang, sebut je Alhamdulillah, Astaghfirullah. Wa astaghfirullah ala kulli zam. Ampunlah ya Allah atas segala dosa aku. Ya, walaupun bukan di tikar sejadah, kat restoran ni nak makan. Begitulah juga anak Umi tadi yang dah hidang banyak-banyak. Umi diam dulu, Umi makan dulu apa yang ada. Petang anak pun kosek beras lagi. Nak masak untuk malam. Masa tu Umi datang kat dia. Bukan tak boleh tegur. Bukan tak boleh cakap. Cuma jangan depan rezeki spoil the mood nak makan anak beranak. Betul kan? Bukan tak boleh lah kalau macam tu. Kalau lauk tak sedap pun diam aja. Kita dah bayar dah berapa banyak. Tak ada. Itu kan hak pengguna misalnya kan. Itu ada aduan kan. Aduan rakyat, aduan masyarakat, aduan bagai-bagai kan. Umi pergi kat anak Umi tengah kosek beras tu. Umi pun cakap, mak rasa kau kena kurangkan sikit airnya. Kan kalau kau masak kau kurangkan air nak. Kata gitu. Anak Umi pun terus cakap, mak, bukan tu kan tak biasa beras ni. Kata dia gitu. Tak maaf mak, tak biasa beras ni. Abang beli selalu kita beli cap betik dia tiba-tiba dia beli. Tak nak mempromosikan mana-mana cap beras kan. Jadi lain beras, lain dia makan airnya mak. Ni orang dah tahulah ni. Aunty Along ni kan airnya mak. Dia pun minta tolong lagi mak dia. Mak cuba tengok mak. Mak letak jari mak. Dia pinjam jari mak pula dah. Cantik elok. Alhamdulillah tak ada siapa pun terasa hati disebabkan Umi tadi menahan rasa dalam hati Umi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah sebut dalam 3 serangkai itu perkataan Alhamdulillah, sekaligus dah dapat dah Umi perkataan tambahan yang belum ditambah pada perkataan syukur Alhamdulillah dengan perkataan nikmat dan juga perkataan yang kalau kita tak selesa apa nak baca. Supaya hati kita jangan bergelojak adanya ya. Maka kita pembaca juga Alhamdulillah ala kulli hal. Astaghfirullah ala kulli zam. Yang keduanya wa man istabta alaihi rizq. Dalam hadis itu ada 3 rangkai. Saya kata rangkai yang pertama Alhamdulillah bila dapat rezeki. Yang kedua wa man istabta alaihi rizq. Dan sesiapa yang disempitkan baginya rezeki, falyastaghfirullah. Siapa yang disempitkan baginya rezeki, maka beristighfarlah dia.
banyakkan istighfar, ya. Rezeki ni Mi umum. Hari ni Mi dapat datang sini, ni rezeki Mi. Ya, dapat jejak kaki masuk masjid ni Mi, rezeki. Nanti saya cerita. Kemudiannya Umi dapat makan, dapat sarapan, dapat kawan, rezeki. Ni semua rezeki. Ma razaqahullah. Sifatnya perkataan rezeki itu bukan makan je Mi. Bukan duit je Mi. Kesihatan, ketenangan, anak, cucu, kawan, semua rezeki. Tapi kalau kita disempitkan rezeki, sama ada wang, sama ada kesihatan, maka apa nak buat? Sebutlah ni antara benda yang boleh disebut secara lidah tadi, iaitulah astaghfirullah. Banyak-banyak beristighfar. Allah Subhanahu Taala boleh berikan rezeki yang sempit tadi digandakan, bukan digantikan. Bahkan digandakan. Faqultu astaghfiru dalam surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum, digandakan, wa yumdidkum bi amwal, digandakan hartanya, wal banin, anak-anaknya, wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yumdidkum bi amwal wa banin. Nabi daripada mula Mi. Apa sambungan dia Nabi? فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Bahkan Allah sediakan baginya syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Apa nak baca? فقلت استغفروا. Nabi pesan kepada Nabi Nuh. Allah pesan kepada Nabi Nuh, Allah pesan pada Nabi Nuh, katakanlah kepada kaum kamu yang ingkar. Kita tak ingkar Mi, tetapi kata ulama, istighfar. Kaum Nabi Nuh tak beriman, kita beriman. Tapi kita perlu beristighfar tak Mi? Istighfar. Kerana apa? Banyak dosa. Apa yang menyebabkan hati jadi keras Mi? Qaswatul qalb, disebabkan oleh hubbud dunya wa karahiyatul maut, antaranya. Hati jadi keras disebabkan oleh dua perkara. Suka dunia, tak suka mati, tak suka cerita pasal akhirat. Suka dunia aja, cerita nak happy, nak dunia, ibadat tak ada, akhlak bobrok. Itu boleh menyebabkan hati jadi keras dan tak ingat akhirat. Tak ingat setiap yang hidup akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. So itu kata ulama, qaswatul qalb itu, kerasnya hati itu disebabkan oleh khati'ah, banyaknya dosa yang dia lakukan. Atau kita tak tengok dosa orang ya, jangan tengok dosa orang, tengok dosa sendiri. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in tawabun. Setiap anak Adam melakukan salah, dosa, tapi sebaik-baik anak Adam yang melakukan dosa, kesalahan adalah yang memohon keampunan. Kadang-kadang kita cakap kasar kat orang, ya. Kadang-kadang kita perli orang, kadang-kadang dalam hati kita ada hasad pada orang. Macam-macam hati kita ni. Salah sangka pada orang, buruk sangka pada orang. Dalam hati kita ni. Siapa yang tahu hati kita, Mi? Orang sebelah tahu tak, Mi? Asyik baik dia tak tahu, Mi. Kaya Allah. Kalau kita duduk kiri kanan kita, orang tahu hati kita, Mi. Berat. Kan? Kita pergi kenduri dalam hati, dah tengok dah lauk. Apa benda dia masak ni? Dalam hati. Dalam hati. Kan? Kalau orang sebelah tu pula mak pengantin, Mi. Mak pengantin. Apa dia masak ni? Kambing masak apa ni? Kicap ke kambing ke sedap kalau buat kari? Dalam hati. Dalam hati. Kalau lah mak pengantin sebelah tu, dia boleh tahu hati kita. Mak pengantin bercakap juga, tak kata diri. Orang dah jemput makan tu banyak komplain. Dia pun tahu apa kata mak pengantin dalam hati. Apa jadi dunia ni, Mi? Apa jadi dunia ni, Mi? Lari balik, Mi. Lari balik. Gaduh, Mi. Kaya Allah. Apa yang ada dalam hati Umi tu hanya diketahui
oleh Allah SWT. Tapi jangan lupa, walau orang kiri kanan tak tahu hati kita. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Innallaha ya'lamu ma tasna'un. Allah tahu apa dalam lubuk hati kau tak boleh sorok. Lepas itulah kita mulakan tadi dengan niat-niat yang baik. Kita bersihkan hati kita. Jadi balik-balik kepada tadi apa, Mi? Kita nak kata yang kedua, sesiapa yang disempitkan oleh Allah akan rezekinya. Ya, satu kata ulama, sempit apa yang ada dalam diri kita adalah kerana juga tangan-tangan kita, dosa kita, khati'ah yang banyak dalam diri kita menyebabkan juga hati kita menjadi keras. Bahkan Nabi SAW mengatakan bila kita buat satu dosa, ibarat ada satu nuktatus sauda, ibarat ada satu titik hitam dalam hati kita. Sebab itu macam mana nak bersihkan titik hitam tu supaya jadi nuktatul bayda, supaya menjadi titik putih. Yang titik hitam tadi tu tak nak. Bayang titik hitam tu, satu mata tengok benda salah, satu mulut cakap dosa, satu amalan tinggal, apa benda baik tak buat. Titik hitam banyak dalam hati. Itu jadi qaswatul qalb. Hati pun jadi gelap. Bila hati jadi gelap, hidayah tak masuk. Na'udzubillahi min zalik. Ya Allah, janganlah sampai hati aku jadi gelap. Sebab itu banyakkanlah istighfar. Macam mi delete, mi istighfar ni macam mi delete apa? Titik hitam tadi, mi. Kaya Allah. Bagi umat Nabi Muhammad dimudahkan dia memohon keampunan kepada Allah SWT adalah antaranya dengan lidah, mi. Nak mohon keampunan dengan Allah, banyak-banyaklah beristighfar supaya mudah-mudahan hati kita yang ada hitam-hitam, tumpuk hitam tu, macam orang lah kita kata betik lalat. Kalau baju kita betik lalat, mi, orang dulu tudung betik lalat, dah gendam klorok pun tak nak juga putih, dia buang aja, mi. Ya, buang je, dia tak pakai dah baju betik lalat tu. Begitu sekali, Mi. Jadi jangan sampai hati kita itu tertutup. Maka satu daripada hadis tadi, banyakkanlah beristighfar. Bila kita banyak beristighfar, Allah bukan sekadar beri rezeki, tapi Allah gandakan rezeki kita, gandakan harta kita, gandakan anak-anak kita, zuriat kita. Yang ketiganya, waman habis nak 3 serangkaian. Yang ketiga, waman ahzanahu amrun, siapa yang rasa tak selesa pada hati dia, macam saya tanya tadi lah, ya, ahzanahu amrun, siapa yang ada sedih tentang sesuatu, ada tak selesa tentang sesuatu, falyakul, katakanlah, la haula wala quwwata illa billah. Katakanlah, tidak ada daya upaya aku kecuali dengan kekuatan yang Allah beri. Jadi ni antara 3, Mi, yang kita nak selalu ada kat lidah kita. Banyak lagi ni semua zikrullah. Tapi bila gembira, bila selesa, nak lembutkan hati, jangan lupa baca Alhamdulillah. Bila tak selesa, bila disempitkan, jangan lupa istighfar banyak-banyak. Dan bila kita rasa sedih tentang sesuatu atau tak selesa tentang sesuatu perkara, janganlah lupa, selain daripada usaha-usaha kita, lidah kita menyebut, tidak ada daya upaya aku kecuali dengan kekuatan yang Allah SWT beri. Benarlah, Mi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingati Allah itu akan menenteramkan hati kita, melapangkan hati kita, membersihkan hati kita, melembutkan hati kita. Jangan sampai hati jadi keras, hidayah dan rahmat Allah tak masuk kepada kita. Baik, itulah dalam Al-Quran menyebut lagi, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, kerana dengan mengingat itu akan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Dan antara maksudnya lain adalah bacalah Al-Quran. Sebab itu, Mi, pergi pula kepada pandangan Imam Al-Ghazali. Nak cari hati kamu, nak kenal hati kamu, carilah hatimu pada 4 tempat. Carilah hatimu pada 4 tempat. Tadi 3 serangkai, ni 4 serangkai, ya, Mi, ya? Carilah hatimu pada 4 tempat. 4 tempat tu kat mana? Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Begitu juga yang disebut oleh Imam Ibnu Miskawih dalam kitabnya
tathhik al-araq, tahdhibul akhlaq wa tathhir al-ara. Ya. Kitab tentang akhlak ni. Ya. 4 tempat nak cari hati kita. Tempat yang pertama, carilah hati kamu dalam majlis ilmu. Ini yang saya katakan tadi. Bila kita pergi majlis ilmu ni, kita lupa hati kita diingatkan. Kita lakukan kalau ada kita lakukan apa-apa, kita dapat muhasabah diri kita ni. Lepas tu kata ulama, majlis ilmu ini adalah ibarat panahan kepada hati. Dia panah ke hati kita, terasa kita. Kenapa? Dia kejutkan hati kita. Ya betul, aku ni kadang-kadang gini, aku kadang-kadang gini, aku kadang-kadang tinggal salat aku kadang-kadang tinggal zakat aku kadang-kadang tinggal Quran aku ni kadang mulut lancang sangat, aku ni kadang-kadang cepat sangat nak ambil hati, cepat sangat nak marah, makan diri aku sendiri, keras jadi hati aku. Jadi tak peduli semua. Dengan ilmu ni dikejutkan kita. Sebab tu kata Imam Ibn Al-Qayyim, ilmu ni adalah ibarat hujan atau air kepada tumbuh-tumbuhan, kepada tanah. Tanah yang gersang tu, bila turun air, terus subur. Ilmu kalau turun ke dalam hati kita adalah ibarat air yang turun pada tanah yang gersang. Bila tanah tu gersang, dapat air, tanaman yang kering pun subur. Itu nak beri makan kepada hati. Baru kita tersedar, begitu, begini dan sebagainya. Betul, aku salah, aku nak betulkan diri aku. Lepas tu ambillah ruang dalam tempat di mana doa tidak ditolak oleh Allah. Ya, antara tempat-tempat yang tak ditolak doanya atau mustajab doa adalah majlis ilmu, majlis silaturahim, duduk pula dalam masjid ni. Ni tempat yang sangat bagus untuk berdoa. Letaklah dalam hati Umi doa-doa yang baik. Ya Allah, jadikan aku insan yang kau redai. Jadikan aku insan yang hari ini lebih baik daripada semalam. Jadikan hati aku hati yang lembut, ya Allah, bukan hati yang keras. Sehingga apa pun yang datang pada aku tak mengubah perangai buruk aku. Tak mengubah amalan-amalan buruk aku kepada baik. Tak berhijrahlah. Kan? Tak berubahlah. Macam tu juga cakap kat diri sendiri. Mana tabiat-tabiat buruk kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak ubah keadaan nasib seseorang kecuali seseorang itulah yang mengubah dirinya sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fala. Kalau kau buat baik, kau juga yang dapat baik tu. Kalau kau buat tak baik tu akan datang pada kau balik. Ini semua janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, cari hati kau dalam majlis ilmu. Sebab itu antara doa 3 serangkai yang Umi jadikan doa hari-hari Umi. Ini doa pula, tadi zikir. Saya bagi Umi 3 zikir serangkai. Alhamdulillah, astaghfirullah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang ni pula saya bagi ke Umi 3 doa serangkai. Bukan 3 doa. Doanya satu tapi ada 3 benda dalam doa tu. Bagus, jadikan doa harian kita daripada hadis sahih baginda Rasulullah SAW doa. Kalau Nabi doa untuk dirinya, kita ramai. Kita tukar kepada Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Umi pergi mana-mana masih semua. Umi dengar kat mana-mana radio, TV, YouTube, TikTok, segala bagai ilmu ada di mana-mana. Hati Umi setiap hari apa pun Umi dapat ilmu, sama ada daripada medium itu ataupun daripada lidah-lidah orang. Ya Mi, ilmu ni luas Mi, bukan ilmu agama je Mi kan. Apa saja ilmu yang beri manfaat. Hatta ilmu masak-masak Mi. Berapa ramai kita yang suka tengok masak-masak ni. Ilmu masak-masak dekat TikTok tu kan. Untung anak-anak kita sekarang. Umi dah tak ajar pun tak apa dah. Dia kata tak apa mak. Kau ni mak apa nasi goreng pun sedap semua. Tak apa mak, nanti nak kahwin nanti orang tengoklah YouTube. Kita dulu mula aja dah habis SPM tu daripada kecil lagi mak kita suruh ke dapur, tolong kau ambil bawang, segala bagai tu suruh kita kan. Pasal dia mengajar, kalau dia berfikiran, kalau esok kau nak kahwin, kau tak pandai masak macam mana?
Baik kecil dia dah ajar tinggi nasi, goreng telur paling tak hari ni anak kita goreng telur pergi jauh-jauh. Jauh-jauh daripada pan tu. Takut mercik. Dia punya tak biasa tu kan. Kopi bawang pun jangan-jangan sekali. Kan? Tapi dia kata tak apa mak, nanti dah dekat-dekat orang nak kahwin tu orang tengok lah YouTube tu segala resepi boleh tengok situ. Masalahnya bila dah tengok resepi, oh masuk tu masuk ni masuk tu, sup zap dah siap kan. Ah kita pun seronok. Kita pun memanglah. Sup zap dah siap, tapi ilmu yang kita dapat tak bermanfaat. Atas meja tak ada yang sup zap dah siap. Mai suka tengok aja. Golek, lepas tu tekan. Food Panda datang, Grab Food datang. Ya, aku ni kalau pasal masak, semuanya aku suka tengok. Macam-macam nasi goreng mak ayam berjambul pun aku dah tengok. Cuma tak ada atas meja je. Nah, jadi ilmu bermanfaat tu apa saja yang Mi sampaikan walaupun ilmu masak. Saya kata saya pergi satu tempat dia punya asam masak ayam asam dia. Oh, sedap. Saya kata sedaplah ayam asam ni, saya kata. Saya buat juga ayam asam, perah asam Jawa. Nak kata letak tomato, ada tomato. Nak kata tak cili padi, potong cili padi. Nak kata potong bawang, potong bawang. Nak kata perah limau, perah limau. Kenapa saya punya rasa tak sama lah ayam asam ni macam ni? Kan? Kalau ikut main ingredient, ayam asam dah ada, bawang hiris ada, tomato potong ada, cili ada, perah limau ada. Cukup dah. Tu dia kata, Prof, kalau nak sedap lagi, dia kata gitu kan. Prof tambah kerisik sikit. Dia gitu kan. Kalau Prof nak sedap lagi, Prof tambah belacan sikit. Tu dia tanya pula, asam Jawa jenis apa? Rupanya. Penyudah kita buat juga semua tak sama lah. Oh, kena ambil air daripada sini. Dia gitu kan. Mi, ilmu tu nampak macam ilmu buat air asam je. Tapi bila kita buat jadi sedap, suami makan sedap, anak makan sedap, Umi celur terung, celur apa Mi? Pucuk ubi, Umi celur, segala benda Umi celur dah. Pasal Umi dah tahu buat air asam yang sedap. Tu ilmu yang bermanfaat Mi. Jadi asalkan jangan lokek saja. Sehingga laumata benu Adam yang kata amalu illa min salas. Bila mati anak Adam, terputuslah amalan dia kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara yang tak akan terputus? Yang akan terus masuk dalam ekonomi ibaratnya begitu adalah salah satu daripadanya al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, doa anak yang soleh. Balik-balik pada doa 3 serangkai ya. Jangan lupa asal usul kita, iaitulah satu kita doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Aku dapat ilmu, mudah-mudahan dapat aku amalkan, bermanfaat walaupun sedikit. Wa rizqan tayyiban. Umi dapat rezeki, kita cerita tadi, biar rezeki ni semua ada kawan, ada kesihatan, ada hati, semua ni ada tubuh badan. Mudah-mudahan rezeki itu adalah rezeki yang baik. Termasuklah hati kita, hati yang baik. Wa rizqan tayyiban. Lah hai Mi. Dah berbunyi Mi? Oh Mi. Alarm saya dah bunyi Mi. Alarm ni bukan alarm bangun tidur Mi. Alarm berhenti ceramah Mi. Mi okey lagi tak ni? Boleh lagi? Kaki tak NN. NN tu, N semut. Mi tahu kan? NN, semut-semut. Kaki tak semut-semut. Kita patutnya berhenti dah ni Mi ya. 11.30 10.30 sampai 11.30. Saya cepatkan saja. Saya faham Umi pun ada urusan. Kita masing-masing pun ada urusan ya Mi ya. Saya habiskan 3 serangkai tadi dan 4 tempat cari ilmu dengan quick one. InsyaAllah ada umur panjang, ada masa lapang. Kita kongsi lagi ya Mi ya. Jadi doa yang Umi biasakan untuk dapat ilmu yang bermanfaat. Tempat pertama cari hati tadi adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Maksud dia, berikan aku ya Allah ilmu yang bermanfaat, berikan aku rezeki yang baik, termasuklah hati. Berilah aku, jadikanlah amalan aku amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting ya. Yang kedua, carilah hatimu pada membaca Al-Quran supaya hati tak keras. Baca Quran ni, baca Quran ni, baca Quran ni. Pesan kat diri sendiri, aku mesti baca. Ni di luar salat ni, dalam salat tak sah kalau tak baca Quran. Iaitulah Sab'ul Masani. Iaitulah Ummul Kitab. Kalau tak baca Al-Fatihah, tak sah salat kita. Tapi ni kita cerita di luar daripada salat. Luar daripada salat, janjilah dalam diri nak baca Al-Quran. Kadang-kadang orang kita bayangkan bercakap baca Al-Quran ni belum tadabbur lagi, Amir. Oh, cerita baca je ni. Oh, cerita buka aja. Baik tu, benda-benda yang kita tengok, perkara yang kita tengok. Tengok aja dapat pahala, Amir. 3 yang kita pandang dapat pahala. Apa dia, Amir? Al-Quran, pandang dapat pahala. Kaabah, pandang dapat pahala. Muka mak abah, pandang dapat pahala. Quran ni luar biasa, Mi. Kerana kalau kita nak tahu apa Allah berkata-kata kepada kita, bacalah Al-Quran. Dia kalamullah, kata-kata Allah. Kalamullah, kita nak tahu apa Allah berkata-kata kepada kita, bacalah Al-Quran. Kalau kita nak berkata-kata kepada Allah Subhanahu Taala, dirikanlah salat, yunaji rabbah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kau nak cari hati kau, kau baca Al-Quran. Kalau hati kau kata tak ada orang ingat aku, semua orang tak kisah aku, tak ada ingat aku je yang nak ingat dia, baca Al-Quran. Allah kata, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Mana kau kata tak ada ingat? Fadhkuruni adhkurkum, kau ingat aku ke tidak? Kalau kau ingat aku lebih lagi ingat kau. Allah beritahu kita, kau ingat Allah, Allah akan ingat kau. Lajunya lebih laju daripada sesiapa pun. Kan? Dia kalau ikut terjemahan literal, memang dia kata, fadhkuruni adhkurkum, kau ingat aku ingat kau. Tetapi kalau mengikut tafsir, maksudnya adalah, sekiranya seperti di dalam hadis kursi, kau ingat aku ketika duduk, aku ingat kau ibarat berdiri. Kau ingat aku dalam majlis yang ramai, aku ingat kau dalam majlis lebih ramai lagi. Maknanya lebih laju. Dan mana ada dibuat oleh manusia begitu. Contoh, kalau sekarang, Umi ingat anak-anak Umi. Nah, kan? Bila agaknya dia balik? Cuti ni dia balik ke tak? Nak masak apa anak-anak ni balik dia kan? Umi teringat. Adakah dia terus ingat Umi pada ketika ini? Kebetulan mungkin, tapi tak semestinya. Umi baru terlintas je, sekejap lagi dia telefon. Ada tak jadi gitu? Ya Allah, mak baru teringat kau nak. Mau cakap-cakap dalam hati macam cakap engkau. Tiba-tiba kau telefon nak. Itu kata orang psikologi, ada gelombang minda. Ada gelombang minda. Tapi atas izin siapa? Izin Allah SWT, Mi. Kan? Tak sentiasa berlaku, Mi. Kalau sentiasa berlaku, Mi, ingatlah Naomi sekarang. Sekejap lagi berdering telefon tu. Tak payah dah nak telefon, kan? Tak. Tapi dengan Allah SWT, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, kau ingat aku lebih lagi ingat kau. Bersyukurlah, jangan kau kufur atas nikmat Allah SWT. Kalau Umi katakan lagi apa, tak ada orang nak bantu aku, tak ada orang nak bantu tolong aku, susahnya lah semua benda nak buat sendiri, susah betul lah. Allah kata dalam Al-Quran, inna ba'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Siapa kata semuanya susah? Bersama susah itu ada kesenangan. Bersama susah itu ada kesenangan. Kan? Jadi inilah Al-Quran, Mi. Sebab itu di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan dalam satu riwayat, al-mu'minun alladhina yakra'un al-Quran wal-mu'minun alladhina la yakra'ul Quran kal-utsrujah wat-tamrah. Orang beriman yang baca Quran, orang beriman tapi tak baca Quran. Baca Quran hukumnya apa, Mi? Sunat, kan? Kalau wajib dosa kita tak baca Quran berapa hari dah. Dari Ramadan ke Ramadan kau
Dah khatam hari tu buat majlis khatam Quran, jumpa lagi tahun depan. Sungguh-sungguh ni kan. Kalau hukumnya wajib, banyaknya lah dosa kita. Sunat mi. Tapi orang yang membaca Al-Quran tu, orang beriman baca Quran, orang beriman tak baca Quran, diumpamakan seperti kurma dan juga limau. Dua-dua ada khasiat mi, dua-dua sedap, dua-dua baik. Tamar banyak khasiat, citrus, orange banyak khasiat. Tetapi kalau tak baca Quran, dia macam buah tamar. Maknanya apa? Tak ada bau. Dia tak ada bau. Ada siapa makan kurma orang sebelah toleh? Kalau dia senyap-senyap ambil masuk mulut orang sebelah pun toleh. Tak ada bau. Ada? Tak ada. Kurma tak ada bau. Tapi kalau Umi ambil buah limau, Umi kopek je. Umi belum makan. Umi bau kopek. Abang sebelah pun toleh. Kopek kan kami? Itu dia kan? Dia bau. Bila bau tu dia mengundang keinginan. Dia mengundang orang lain turut nak sama. Maknanya kita kata ada aroma. Ya. Ada vibe anak-anak kita kata hari ni. Ada suasana. Ya, ada suasana. Macam bulan Ramadan. Kalau bulan lain tak puasa, susah ni. Susah nak puasa bulan lain. Walaupun baru habis bulan Ramadan, nak buat puasa jam pada bulan Ramadan tu puasa 30 hari. Masuk bulan Syawal, nak puasa 6 hari tu melawan nak puasa. Pasal bulan Ramadan ada suasana. Selain daripada suasana, ada pahala yang banyak. Jadi kita boleh buat. Macam itulah Al-Quran. Macam Umi pergi Mekah, pergi Madinah. Kalau kat sini nak datang masjid, susah. Tapi kalau kat Mekah, Madinah, rasa sayang kalau tak pergi masjid. Jauh pun pergi. Mana ziarah pun masuk. Salat tahiyatul masjid. Susah nak ambil wuduk dekat bilik air. Bukan senang. Beratur macam ni. Licin segala bagai. Tapi buat juga. Buka ke stokin. Pelan-pelan. Ambil juga wuduk. Kenapa? Vibe. Suasana. Selain pahala. Tempat-tempat ni banyak pahala. Suasana. Sebab itu nak hati lembut kena ada suasana. Kena ada persekitaran yang baik. Itu Mi. Yang kedua tadi, apa dia yang kedua? Carilah hati kamu dalam Al-Quran. Dengan baca Al-Quran. Apa hati kita yang fikir begini? Oh, sebenarnya jawapannya begini. Hati kita kasar. Oh, keras. Rupanya dengan banyak baca Quran. Jadi lembut hati kita. Yang ketiga, carilah hati kamu ketika mendirikan salat. Mi banyak nak cerita. Bab salat, bab Quran, luas sangat. Tapi masa tak mengizinkan. Ya, dirikan salat kerana pada ketika itu kamu yunaji Rabbah. Kamu sedang mendayu-dayu minta dengan Allah SWT. Antara yang kamu minta 5 kali sehari, ya, iaitulah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang betul. Tunjukkan aku jalan yang betul. Ihdi maknanya hidayah. Hidayah orang tak boleh beri Mi. Siapa pun tak boleh beri. Orang hanya boleh jadi sababan liman ihtada. Dia hanya sebab saja. Sebab itu Nabi SAW ketika dia sedih, Allah sebut pada dia, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau tak boleh beri hidayah pada siapa yang kau sayang pun. Siapa yang kau man ahbabta, yang kau sayang pun. Jangan kata yang kau tak sayang. Yang kau sayang sekalipun, pak saudara kau sayang. Kau tak boleh beri hidayah. Tetapi yang beri hidayah itu adalah Allah SWT. Sebab itu antara benda dan doa yang kita nak baca adalah Allahumma hadini wasaddidni. Bahasa Melayu. Ya Allah, bagi aku hidayah. Luruskan jalan aku. Bagi aku hidayah. Ini milik Allah SWT. Bila dia beri hidayah, hati yang keras boleh jadi lembut. Ya, hati yang tertutup boleh terbuka. Ya, boleh ada keinginan. Sebab itu jangan kata orang, kita tak tahu. Sekiranya dia mendapat hidayah, sekeras-keras hati dia, dia boleh berubah. Sejahat-jahat dia, dia boleh berubah. Dengan kuasa Allah SWT. Jadi sebab je, dia duduk kat luar, dia terdengar satu ceramah. Terbuka tu hati dia.
Bukan penceramah hanya jadi sebab je. Tapi Allah yang gerakkan hati dia. Itu hidayah. Ya. Jadi antara doa kita hari-hari, Allah bagi aku hidayah, Allah bagi aku hidayah. Nabi selesai dapat wahyu pun doa, Allahumma hdini wa saddidni, panjang lagi. Saya berhenti kat situ je. Ya Allah beri aku hidayah dan luruskan jalan aku. Ya, jadi itu antara yang Umi nak biasa, saya nak biasa sebut dalam hati kita. Sebab itu bila Umi bangun pagi solat subuh, pertama yang Umi doa dalam doa kunut Umi ialah Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Kalau tak ingat doa tadi, baca doa kunut ni. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah bagi aku hidayah seperti orang-orang yang telah kau beri hidayah. Wa afini fi man afait. Afiatkan aku, sejahterakan aku, bukan sekadar badan tetapi fawaid, termasuk fuad, hati, qalb, semua. Afiat tak badan je. Afiah semua benda, semua aspek. Wa'afini fi man afait. Afiahkan aku. Baik tu orang Melayu dia pandai. Kalau orang tanya, orang sihat, sihat walafiat. Tadi. Dua-dua sekali. Ya, sihat walafiat. Ini keseluruhannya baik, insya-Allah ya. Balik-balik pada tadi, cari tempat. Hati kamu kau nak cari, kau nak kenal hati kau bersolat. Yang terakhir sekali, cari hati kau pada mengingati mati. Ingat mati. Dunia ini hanya sementara. Semua akan menghadap pada Yang Maha Esa. Syurga itu benar. Mati itu benar. Ya. Jadi kita ingat apa yang nak aku persembahkan kepada Allah Subhanahu Taala. Hati kau akan dilihat oleh Allah Subhanahu Taala. Ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Aku tak tengok paras kau, aku tak tengok fizikal kau. Tapi aku tengoklah hati kau dan amalan kau. Sebab itu adanya Al-Ikhlas. Sebab itu ada surah yang namanya Al-Ikhlas. Ada perkataan ikhlas dalam tu? Tak ada. Yang ada perkataan ialah Qul huwallahu ahad. Maknanya kau buat apa-apa tu, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kata Imam Al-Ghazali, cari hati kau pada 4 tempat, majlis ilmu, apalagi tadi, baca Quran, dirikan salat, ingat mati. Dia kata kan, jadi tak menunggak je langit. Macam hidup tu tak mati-mati. Berubahlah, lembutkan hati. Bila ingat mati, semua akan sampai masa dia. Cuma tak tahu bila dan di mana. Iza ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Datang ajal dia sesaat tak lambat, sesaat tak cepat ni. Kayalah bagaimana sekalipun, duit banyaklah macam mana sekalipun, tinggi pangkat darjat macam mana sekalipun, tapi kalau Allah kata berhenti dah, habis dah tempohnya, semua akan pergi. Akhirnya kita pun berdoa kepada Allah SWT, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Biarlah pergi dengan hati yang lembut sehingga dapat mengucap syahadah kepada Allah SWT. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita nak lembut hati kita sampailah pengakhiran hayat kita. Bila kita dapat mengucap 2 kalimah syahadat, pergilah dengan hembusan nafas, dengan hati yang lembut, dengan hati yang baik, dengan hati yang hidup, dijauhkan daripada segala penyakit-penyakit hati. Insya Allah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau kau dah buat 4 benda ni, kau tak jumpa hati kau. Cari hati kau pada 4 tempat tapi tak jumpa hatinya. Dengan maksud lain, kata Imam Al-Ghazali, mintalah kepada Allah SWT hati yang baru. Maknanya hati tu dah mati, hati tu dah tak ada dah. Kau cakap lah, kau buat sekadar adat aja, kau tak tahu apa-apa, dia tak membentuk jiwa kau yang khusyuk kepada Allah SWT. Perangai kau tak berubah juga. Apa-apa pada diri kau yang buruk tak berubah juga. Mintalah ya Allah, dengan sindiran begitu, bagilah hati aku hati yang baru ya Allah. Kerana semua tu tak memberi kesan kepada hati aku. Sebab itu yang paling penting adalah yang pertama, cari ilmu, supaya bila salat dengan ilmu, bila baca Quran dengan ilmu, bila ingat mati, ilmu akan menyebabkan kita ingat mati. Jadi
InsyaAllah jumpa lagi ya. Saya minta ampun, minta maaf Mia. Kalau ada salah silap, kalau ada apa-apa yang saya sebut tak selesa pada rasa. Kalau ada apa-apalah yang saya sebut tak sedap pada pendengaran telinga, tak selesa pada pandangan mata. Yang lemah itu semua datang dari saya, yang baik itu datang milik Yang Maha Esa. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa astaghfirullah li wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.